Yang Mat Bagan untuk 25 minit lagi. Terima kasih, Dato' Yang Betul. 4 strategi utama dalam Belanjawan 2011 telah digariskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan yang pertama ialah mendaya kembali pelaburan swasta. Dato' Yang Betul, kejatuhan pelaburan luar negeri sebanyak 81% pada 2009 berbandingan 2008 kepada 1.4 bilion ringgit daripada 7.3 bilion ringgit menimbulkan tanda tanya macam mana kerajaan akan berjaya menarik 2.2 trilion ringgit dalam masa 10 tahun, di mana 92% akan datang daripada sektor swasta. Kerajaan mesti faham bahawa di antara sebab utama mengapa pelaburan tak datang ialah kerana mereka mahu sesuatu sistem yang mengamalkan tender terbuka dan menerima pakai prinsip accountability dan ketulusan. Dan ini juga termasuk kebebasan akhbar. Jaminan Perdana Menteri untuk menyokong kebebasan akhbar sebagai penting dalam pembangunan nasional memang tepat pada masanya. Tetapi kalau kita lihat indeks kebebasan akhbar di mana kedudukan Malaysia terus menjunas 10 tangga kepada 141 daripada 178 negara, menunjukkan bahawa jaminan tersebut memang hanya tinggal kosong kerana tidak menjalankan beberapa langkah yang sewajarnya demi memberikan ruang yang lebih untuk mempromosikan kebebasan akhbar. Di antaranya ialah untuk membuat satu akta kebebasan maklumat dan juga untuk memasukkan undang-undang yang menindas seperti akta hasutan, akta penerbitan dan mesin cetak dan akta keselamatan dalam negeri. Keinginan Kerajaan Barisan Nasional untuk menunaikan janji-janji seperti mana yang dinyatakan dalam forum 2 hari lepas menunjukkan bahawa kebebasan akhbar hanya tinggal omong-omong kosong saja sekiranya ia tidak disusuli oleh tindakan yang lebih berkesan. Di samping itu, kalau kita hendak menarik balik lebih banyak pelaburan, kita juga perlu untuk melabur dalam R&D yang kini hanya pada tahap 0.7% GDP, sedangkan yang disyorkan oleh bangsa-bangsa bersatu dan negara maju adalah pada tahap 2.5% GDP. Di sini, Dato' Yang Betul, saya bukan minta kita ikuti contoh Korea Selatan yang membelanjakan 4% GDP pada R&D, tetapi negara kita harus melipat gandakan perbelanjaan dalam R&D supaya kita pada tahap 2.5% dalam R&D seperti mana yang dijalankan. Alangkah lebih baik kita membelanjakan berbilion-bilion ringgit dalam R&D daripada membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk membina bangunan Maha Firaun 100 tingkat. Macam mana akan negara boleh menjadi negara maju kalau kita tidak memberi penekanan kepada R&D? Kedua adalah membangunkan modal insan. Di sini saya rasa kita amat bangga dengan kejayaan seorang anak Malaysia daripada Ipoh, Tan Chong San, atas pencapaian cemerlang beliau menjadi pelajar jurusan undang-undang terbaik dalam Cambridge University, iaitu institusi yang tidak lain lagi iaitu institusi yang terkemuka di seluruh dunia. Bukan senang untuk menjadi pelajar terbaik, lebih-lebih lagi dalam jurusan undang-undang, dan beliau telah mengharumkan nama Malaysia dengan pencapaian cemerlang ini. Namun begitu kebanggaan yang dirasai oleh rakyat Malaysia, saya rasa tidak sempurna atas kegagalan kerajaan Malaysia untuk mendapat atau memperolehi khidmat beliau untuk bertugas di Malaysia setelah Tan memilih untuk menyertai Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan di Singapura, kerana beliau telah ditaja sebagai
seorang pelajar beasiswa dari Singapura. Dan pemergian beliau daripada Malaysia sebenarnya bukanlah sesuatu yang menakjubkan, kerana ini hanya mencerminkan kesinambungan penghijaran golongan pintar yang semakin membimbangkan, dan saya rasa telah sampai ke tahap tsunami. Nah, mengikut jawapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, bilangan rakyat yang berhijrah keluar telah meningkat lebih 100 kali ganda dalam tempoh 40 tahun, daripada 9,576 orang pada tahun 1960 kepada 1,489,168 orang setakat 2005. Ini adalah mengikut Bank Dunia yang memberikan amaran bahawa kekurangan modal insan bakal menjadi kekangan kritikal kepada cita-cita Malaysia untuk muncul sebagai ekonomi berpendapatan tinggi. Pada sesi Parlimen yang lepas, Yang Berhormat Timbalan Menteri Luar Senator A. Kohilan turut menyatakan bahawa sebanyak 304,350 rakyat Malaysia telah berhijrah dari bulan Mac 2008 sehingga Ogos 2009, berbanding dengan 139,696 warga tempatan pada tahun 2007. Dengan kata lain, sejak 1960, iaitu selama 50 tahun kebelakangan ini, seramai 1,742,798 warga tempatan atau hampir 2 juta rakyat Malaysia yang berbakat dan mempunyai kepakaran sehingga boleh menarik perhatian dan minat negara-negara luar telah berhijrah. Dan saya rasa ini memang satu kehilangan dan kerugian besar kepada Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri memberitahu Parlimen baru-baru ini bahawa kurang 1% daripada 784,900 rakyat Malaysia yang kini bekerja di luar negeri telah pulang ke negara ini dalam tempoh 9 tahun yang lalu, dengan Singapura memiliki bilangan rakyat yang paling ramai bekerja di Singapura, iaitu 303,828 orang, diikuti dengan Australia sebanyak 78,858 orang. Di sini Datuk Yang Bertuah, bukan hanya rakyat bukan Melayu yang meninggalkan negara berhijrah untuk bekerja, malah orang Melayu sendiri yang juga menjurus ke arah itu. Semasa saya melawat Dubai hampir 2 tahun yang lepas, saya terkejut apabila mendapati beribu-ribu warga profesional Melayu yang berhijrah dan meninggalkan Malaysia ke sana ekoran kekurangan peluang yang baik dan juga peluang yang sama untuk menaik pangkat, kerana mereka tidak mempunyai kabel politik ataupun hubungan dengan pemimpin utama UMNO. So, dalam usaha untuk menghapuskan lompong-lompong dalam ekonomi Malaysia ini, ada kerajaan Malaysia telah cuba untuk menarik balik bakat dengan menubuhkan Talent Corporation dengan perbelanjaan sebanyak 30 juta ringgit. Malangnya, kegagalan Talent Corp untuk menarik minat bakat-bakat terbaik Malaysia seperti mana yang ditunjukkan oleh pelajar terbaik Tan Chong San, iaitu pelajar terbaik dalam jurusan undang-undang Cambridge University, kembali bekerja ke Malaysia, adalah kesan kegagalan dasar-dasar ekonomi yang lebih menekankan kepada pembinaan projek mega daripada membelanjakan wang untuk pembentukan modal insan. Datuk Yang Bertuah, sumber manusia dan juga bakat insan adalah minyak baru dalam abad ke-21. Negara yang berjaya dalam melatih